Okay, for today's lesson, you will learn about chapter 4, but I will try to summarize it in a simple way. Okay, so basically, from the previous chapter, you already understand the how to determine the electron configuration for each atoms of element. Okay, so let's say in the chapter 2 and 3, you already understand the concept of how to write the correct way of for electron configuration, okay, but individually. Okay, so now for chapter 4, this is about the chemical bonding, so we will focus on the chemical reaction. Okay, so what will happen when there's a chemical reaction occur, what happened to the electron. So this is the things that you need to understand in the chapter 4. Okay, chemical bonding. Okay, but before you go through the in detail about this chapter, first of all, you need to know how to write the correct way to draw the Lewis structure. Okay, so I hope that all of you the Lewis structure. Semua tahu kan Lewis structure? Tahu. Tahu. So untuk yang page untuk yang model ni, saya tengah rujuk muka surat 35. Okay, so kamu boleh buka page tu lah. Okay, page 35. Okay, so the first thing is you need to know how to write the Lewis structure. Okay, so individually kamu dah tahu. Selalunya kalau Lewis structure ni kita akan tulis elemen, nama elemen, dan electron valence yang ada pada elemen. Okay, Lewis structure ni, the important thing is that contoh untuk lithium contoh untuk lithium. So basically Lewis structure ni kita akan tulis cuma satu dot je, sebab lithium ni kumpulan satu. So dia you akan tulis simbol sama ada bulat ataupun pangkal. Both can be accepted. Okay, so this is individual, ni nama dia individual. Okay, so by the time you want to understand the chemical bonding, so you need to know that we have two types of bonding generally. Okay, the first one is ionic bonding, and the second one is covalent bonding. This is general, okay. So basically you can see from the page 35 of module, you can see that magnesium with 2 valence electron. Nampak tak? Nampak.
Dia besar. Boleh tak? Tak ada besar sangat. Tak tahu macam ni kecil. Tapi lopen ni doktor. Okey dah eh? Okey. Boleh nampak. Sorry. Okay. Okay, so magnesium with 2 electrons react with 2 chlorine atoms. So each chlorine atom will have 7 valence electron. Sebab tu ada 7 pangkah dekat keliling chlorine. Okay. And for the other atom also will have 7 electron. Okay. So this you will get a mixture compound we call as magnesium chloride. Okay, so in this case, there is a 2 plus here and minus here. Okay, this is to show that this compound, okay, the whole compound is ionic substance, ionic compound. Okay, so in this case, from the concept of positive and negative charge, okay, so this magnesium is actually giving out the electron to the chlorine. That is the concept. Boleh nampak tak dekat slide? Ya ada. Sebab slide saya macam pecah lah. Saya tak tahu kenapa. Slide yang lain okey ke? Maksud saya yang saya present ni. Okey je. Okey je. Okay. Okey je. Okay, so cara yang selamat untuk you lukis the whole compound, okay. So kamu tulislah dia punya elektron yang dah lengkap tu dekat mana. Okay. So this is the way you can write the concentration for, like for this one is ionic bonding. Okay, this is ionic bonding. Okay, so for covalent bonding, okay, like the example in page 35, two chlorine atoms combine. Okay, so these two atoms share the same electron. Okay, so when they share, so we can estimate that it is a covalent bonding. Okay, apa beza antara ionic bonding dengan covalent bonding? Ionic bonding dia give elektron tak pun dia ambil elektron. Kalau covalent bonding dia share. Okay, so I hope that the rest understand when you have a ionic bonding, it means that you give out or giving electron, okay. For covalent bonding, they share the electron, okay. They share the electron. So I hope that you can take the basic concept on how to draw the Lewis structure, okay. So we proceed with the ionic bond, or also we call as electron valent bond, okay. So basically this ionic bond, they just like what Zafri told us, okay. Ionic compound are formed when electrons are transferred between atoms, okay. So what kind of atoms? So you need to know the atoms must be metal to non-metal, okay. Like for this example, yang magnesium chloride ni, magnesium ni, this is metal, okay. As you all know that the group
for metal is group 1 and group 2. Okay, and non-metal is for the rest. Okay, yang kumpulan transition is a bit different because they are very unique. Okay, some of the transition element can also be a conductor. Okay, so this is the things that you need to know lah. Okay, so in general way, group 1 and group 2 is the metal group. Okay. Okay, so we go for the next page 36, page 36 on the module. Okay, so now we go for the covalent bond. So in this covalent bond, chemical bond in which two or more electrons are shared by two atoms. Okay, what kind of atoms? So in this case, you must know it is likely about non-metals and non-metals. Okay, like for I give you one example for carbon dioxide. Okay, carbon dioxide is CO2. Okay, so this CO2, you can see that this is the way to write the to draw the structure lah. Okay, this is the right way to draw the structure. So in this bond, actually we have two types of bond in this covalent bonding. The first one is we call sigma, and the other one is pi. Okay, so in this chemical bonding of covalent bond, okay, one bond represents sigma bond and the other one is pi bond. Okay, so I hope that you dah go through the video, okay, the video about the sigma bond and pi bond. Okay, ada soalan tak? Do you have any question about this? No? No. Okay. Ada siapa nak tanya tak kenapa ada pi bond? Doktor. Ya? Sigma dengan pi ni macam mana tu? Macam mana? Sigma dengan pi bond ni. Saya tak faham sangat Okay. kan. Untuk discuss, okay, I just want to mention that sigma bond dengan pi bond ni wujud. Okay, sebab in any case, kalau kamu refer any books, reference book, dia akan explain berkenaan dengan ni. Okay, this is just introduction. Okay, so in this case, kalau contoh sigma bond dengan pi bond ni, dia melibatkan orbital sebenarnya. Melibatkan orbital, okay? Oh, okay, faham. Okay, thank you, So Doktor. contoh, okay. So basically, the main problem is you don't know how many electrons should be there. Like for this oxygen, there must be 4 electron. Jadi lone pair, okay? So dalam this molecule, we have what we call as bonding pair of electron. Another one is we have lone pair of electron. Okay, dekat bond ni, okay, kita ada pair of electron ataupun kita bagi short form BP. Okay, lone pair ni adalah merujuk kepada this lone pair LP.
elektron dia mesti berpasangan dalam satu aras tenaga. Perasan tak yang kita draw orbital diagram macam ni? Still remember? Macam 1s, lepas tu 2s orbital, lepas tu orbital 3s, 2p 2p ada ke? 2p ada kan? Ada. Okey, contoh macam tu. Okey, dekat setiap aras tenaga ni dia akan ada 2 pair of elektron. Dekat setiap rumah tu, setiap orbital. Okey? Sebab tu dekat compound macam ni, dia akan ada pair of elektron. Sama ada dia pada bond ataupun dia pada lone pair itu sendiri. Okey? Okey. Okey? Doktor, nak tanya yang lone pair, maksud saya yang ni, C dengan O tu kan, kenapa O tu dia ambil yang valence, yang ambil valence elektron je ke yang hujung sekali? Sebab Dia ambil valence elektron? Maksudnya dia ambil yang elektron valence yang paling luar sekali ke? Sebab kat luar dia macam ada valence elektron tu sendiri maksudnya yang luar. Any chemical reaction yang berlaku, elektron luar tu yang main peranan. Elektron dalam dia tak terusik. Contoh macam oksigen. Oksigen ada berapa elektron valence? Oksigen ada 6 dekat luar. Ada 6? Paling luar. Okey. So ada 6 elektron kan? Ya. Okay. So in this case, kalau 6 elektron kat luar, okay. So dekat sini kamu ada apa? Kamu ada dekat CO2 ni, perasan tak? Ada satu sigma bond kita panggil sebagai bonding pair. Kita ada bonding pair. Okay. Bonding pair ni sebenarnya being shared with carbon. Itu maksud dia. Sebenarnya kalau kamu nak tengok, nak faham dari segi realistic of orbital, dia sebenarnya keadaan dia, kejap dan saya tunjuk. Dekat oksigen ni dia ada, kita panggil sebagai p orbital. P orbital yang elektron dia tak terisi penuh. Okay, dia share. Sebab tu adanya wujud pi bond. Kalau ikatan tu direct antara C dengan O, this is what we call as sigma bond. Faham tak? Faham. Itu how they how you can see the electron pada atom tu sendiri. Okay? Okay. So kalau kamu tengok kejap saya tunjuk. Okey, saya bagi melalui WhatsApp Saya punya screen saja. Okey, doktor. Hello, doktor. Okey, sekejap Okey, kalau kamu tengok dekat picture yang kamu dapat dekat WhatsApp ni, okey. So dekat WhatsApp ni kamu tengok CO2 kan? Okey. Kalau sigma bond tu dia sebenarnya menunjuk kepada p orbital yang overlap. Tapi for this course,
hybridization kita takkan belajar. Faham tak? Sebab tu saya kalau nak explain lebih berkenaan dengan chemical reaction, berkenaan dengan sigma dengan pi bond ni, dia akan melibatkan hybridization sebenarnya. Jadi saya tak nak sentuh hybridization. So saya nak kamu faham yang benda ni wujud. Okay? So CO2 ni memang wujud. Cuma how you can determine the valence electron sama ada lone pair dengan bonding pair, itu yang paling penting. Okay? Boleh? Boleh doktor. Okay. Okay. Okay, so go for the next part. Okay. We go for in the module page 37, polar covalent bond. So I hope that you can understand the word by polarity. Okay, so polar covalent, okay, is actually we have how the atoms can attract the electron in the bond, in the bonding, in the bond. So kalau macam contoh, for example, dalam modul ni sebenarnya ada dah, okay, HF, okay. So basically elektron pada bond ni dia akan equally sebenarnya. Ada 2 elektron kan? Betul? Ada 2 elektron dalam satu bond. Betul. Okay. So dekat sini you can see fluorine ni dia sebenarnya lebih elektron negatif. Masih ingat chapter 3? Sifat electronegativity? Okay? So bila by the time you want to determine the polarity, okay, so you must know that when the atoms like fluorine, okay, dia sangat elektronegatif, so sebenarnya elektron pada bond ni akan lebih attract kepada fluorine. Okay, itu konsep dia. Jadi sekarang ni that's why kamu akan nampak dekat modul tu dia ada partial positive, partial negative. Partial tu maksudnya separa. Okay? Dia bukan separuh Kalau separuh tu equally. Kalau dia separa, dia boleh sama ada lebih ataupun kurang. Okay? So sekarang ni partial ni just menunjukkan elektron pada bond tu lebih attract kepada mana. Itu maksud dia. Okay? Macam in this case, for this molecule, it is a partial negative for fluorine atom. So you can see that fluorine is lebih elektronegatif lah. Kalau kamu tengok periodic table pun sebenarnya fluorine lebih elektronegatif. Okay? Okay, doktor. So this compound is actually polar compound. Okay? Okay, now let's look for another example dalam modul juga. Okay, CO2. Okay, CO2 ni kamu tengok dia adalah sama, maksudnya tarikan dia lebih kepada O kan. Antara karbon dengan oksigen, oksigen lebih elektronegatif, oksigen lebih kaya elektron. Jadi elektron pada bonding dia akan lebih attract kepada oksigen. Di belah sini pun sama. So bila moment ni, this is what we call as moment Bila moment ni saling membantal, this is the time we call it as non-polar. Non-polar disebabkan sifat symmetrical. Symmetrical of the moment lah. Okay, compound. Okay, so that is the concept of polar covalent. Okay. Okay, do you have a problem to write the Lewis structure? No?
Okay. So I hope that you can try Lewis structure ni kamu kena try and error So bila kamu try and error, contoh kamu buat any chemical ataupun any compound, okay, macam tadi kita dapat untuk magnesium chloride kan, itu untuk ionic kan. Okay, kamu boleh buat juga untuk contoh nitrogen gas. Kenapa dia ada triple bond? This is the things that you need to understand. Sebab lain elemen, lain dia punya ikatan. Tak sama. Contoh macam kalau ni gas nitrogen N2. Okay, this is N2. Tapi kenapa dia ada triple? Kenapa dia tak dua bond sahaja? Kau faham tak? Okay, so this is the things that you need to understand from the video. Sebab dekat video tu dia bagi tahu explain one by one. Kalau kamu perasan. How to calculate, how to determine the bonding pair. Okay? Doktor, Ya? boleh doktor bincangkan dative bond tak? Dative bond. Ya. Okay, dative bond ni, dia tak berapa penting, tapi I just want to mention to you that dative bond is exist, and then the structure, okay, macam contoh okay, contoh pada modul page 36, okay, dative bond ni sebenarnya dia attraction sahaja. Dia bukan exactly bond macam covalent bond, ionic bond, dia bukan. Dia dative bond tapi dia still under covalent bond. Faham tak? Jadi H plus ni, contoh example, H plus dicampur dengan molekul air. Ini molekul air kan? Dekat molekul air ni ada dua bonding pair, dua lone pair. Macam mana saya tahu benda ni? Saya kira kan? Betul tak? Okay? So yang ni satu bonding pair, dua. So dua bonding pair. Dua lone pair saya dapat daripada sini. Satu, dua. So tu saya dapat dua bonding pair dan dua lone pair. Okay? Okay. So sekarang ni, bila H plus campur dengan molekul air, okay, dia akan menghasilkan H dative bond the same structure macam dekat dalam modul. Okay, so this part, this bond we call as dative bond. Dia boleh anytime break. Okay, dia tak macam covalent bond. Covalent bond sangat kuat. Dative bond ni dia macam more kepada attraction saja. Attraction lepas tu bila molekul air yang dekat sini, bila dia react with like contoh kalau magnesium chloride, okay, dia akan dissolvekan magnesium chloride tu, okay. Tapi dative bond ni dia akan mudah break, okay, easily break. Dia ikatan yang lemah, tapi dia ada attraction. Attraction disebabkan apa? Sebab dekat O ni we have one lone pair of electron. Yang ni kan? Okay? One pair of electron. H ni sebab dia ada satu elektron pada diri dia. Okay? So, elektron pada oksigen ni, dia akan try untuk make it stable. Itu point dia. Make it stable. So, dia takkan, dekat oksigen ni takkan ada 3 elektron. 3 elektron lone pair tak akan wujud. 3 elektron lone, okay, lone elektron tak akan wujud. Dia kena pair. Itu syarat dia. Sebab tu adanya wujud dative bond. Okay?
Okay, doktor. Okay. Tapi dengan syarat bila ada tarikan tu, bila tarikan macam yang you can see from here, you must make sure you draw this bracket dengan plus kat luar. Maksudnya dia membentuk cation ke anion ni? Cation. Cation, okay. So basically air dia takkan wujud as H2O sahaja. Okay, dia sebenarnya adalah H3O+. Okay, ini yang kamu perlu tahulah. Okay, kalau H2O, yang ni molekul struktur yang sangat stabil. Kita boleh consider as a stabil. Okay, yang ni dia bersedia untuk react with any molekul. Sebab tu air kita kategorikan sebagai universal solvent. Okay, sebab air tu sebenarnya unik. Dia ada sifat auto hydration. Maksudnya dia auto, dia even though macam OH minus plus with H plus, dia akan terus membentuk H2O tanpa ada mungkin ataupun tanpa reaction. Dia is a constant, bukan constant, is a, nak cakap macam ni, dia reaction yang sangat spontan, spontaneous reaction. Tu. Okay. Okay, boleh Lo Eugene, okay? Okay, doktor. Okay. Doktor, bila active bond ini akan form bila dua inorganic compound mix. Anti bond? Active bond ini bila dia akan form. Contohnya dua inorganic compound bila react, dia akan form active bond kah? Dia dalam in chemistry, dative bond ni sangat weak. Ikatan yang lemah kita tak akan fokus. Faham tak? Sebab sekarang ni kita akan fokus kepada chemical reaction yang always occur. Macam contoh covalent bond, ionic bond, maksudnya saya mixture lah. Sebab ionic compound, covalent compound, both consist of a very strong bonding. So now we focus on the strongest one lah. Okay, so basically this is the common bonding, covalent dengan ionic. Dative ni just what we call as a bukan not important but it is just want to show you that there is an interaction, okay, in the covalent bond, but it is easily to be break. Okay, so it's different with the covalent bond itself. Okay, covalent bond is not easy to be break. Covalent bond perlukan external source untuk break the bond. Boleh? Okay. Okay, so now we go for page 38. Okay. So we go for page 38. So in this page mention about the central atoms having less than an octet. Okay, so I hope that you can memorize these elements because this is very important. Okay, like boron, beryllium, and also aluminium. Okay. Okay, so I hope that in your assignment you can also include this part. Okay, so like beryllium, first thing tulis electron configuration dulu, apa dia, okay,
electron configuration dia berapa, 1s2, 2s berapa, okay. So daripada sini you can know, okay, you can see why macam boron, okay, dia akan tak mencapai oktet. Kalau tak mencapai oktet maksudnya apa? This element dia akan ada only 3 bonding pair. Kalau dia kalau kita kata dia capai oktet configuration, dia akan ada 4 bonding pair. Macam boron, boron dia cuma boleh 3 sahaja. Aluminium pun boleh 3 bonding pair sahaja. Beryllium pun cuma 3 bonding pair sahaja dibenarkan. Okay? So this is the definition of this part. Okay? Boleh faham Okay. Okay. So next we go for central atom having more than octet. So for central atom having more than octet maksudnya ikatan bonding pair dia akan lebih daripada 4. Okay? Macam contoh phosphorus. Phosphorus ada satu compound tu kita panggil PCl5. Okay? So maksudnya dia akan ada 5 bonding pair. Okay? So 5 bonding pair. Okay? So kalau kamu tengok pada central atom ni, phosphorus kan? Phosphorus ni kalau dia ada capai ada 5 elektron pula, 5 bonding pair, so maksudnya dia mencapai 10 elektron pada valence shell. Sepatutnya 8, betul? Kalau octet 8 elektron pada valence shell kan? Ya. Okay. So in this case kalau untuk yang elemen non-metal daripada third period onwards itu kita kategorikan sebagai central atom yang mempunyai lebih daripada octet, lebih daripada 8 elektron pada central atom dia. Okay? Boleh? Doktor, kalau untuk odd electron molecules? Macam mana? Yang odd electron molecules tu? 4 molekul, 4 elektron. Nombor ganjil electron molecules. Page 37. Page 37, okay. Yang bawah tu ada tulis odd electron molecules. Saya, okay, octet exception Okay, kalau pada page 37 modul kita, okay, you can see there's a subtopic octet exception. Maksudnya pengecualian octet, okay. So basically untuk this part, selalunya kita akan untuk mencapai octet tu, maksudnya dia electron configuration untuk elemen dia mencapai noble gas electron configuration. Okay, itu maksud dia. Okay, tapi untuk helium dia cuma ada S2p6 configuration. Okay, sebab dia ada 2 elektron saja, kan? Okay, so dekat sini kalau according to the octet rule, atoms tend to gain a loss or share electron until they are surrounded by 8 electron valence pada petala luar tu lah. Okay, maksudnya ada 4 electron pair ataupun bonding pair. Okay, untuk odd electron molecules, okay, molecules with odd numbers of electrons will result in a Lewis structure with 1 unpaired electron. Okay, macam contoh yang NO2 ni. Okay. Sebab tu, kamu tengok dalam ada certain chemical compound, macam contoh macam NO2 ni kan. NO2 ni dia akan bersifat sama ada cation ataupun anion. Dia bukan neutral. Contoh kalau macam tadi awak tengok CO2 kan. CO2 dia tak bercas. So kita panggil dia sebagai neutral molecule. Okay. Tapi dalam case ni NO2 ni dia akan ada charge. Okay. Pada structure dia. So kalau kamu lukis structure dia,
dekat O ni dia akan kaya dengan elektron. Sebab tu ada negative sign kat situ. Okay, so negative sign, tapi untuk mencapai octet dia kena ada 3 lone pair. Dia kena ada 3 lone pair. Kalau nitrogen ni, sebab kamu tahu dia ada berapa? Berapa valence elektron dia? Nitrogen. 7. 1s2, 2s2, 2p. Berapa? 2p? 3. Okay, 2p3. Okay, so kita estimate yang dia punya valence elektron tu ada 3 elektron kan? 5. Kelas? Ya. Dia ada 3 ke ada 5 valence elektron? 5 electron valence. Okay, 5 electron valence 5. Okay. So in this case, kamu kena tahu yang dekat sini, dekat nitrogen ni, untuk dia mencapai octet, dia perlukan charge. Ataupun dia perlukan, kalau kat sini dia akan jadi positif. Sebab kamu tahu dia akan, nitrogen ni dia akan bersifat nombor ganjil pada valence elektron. Okay? Boleh faham tak? Boleh. Okay. So untuk structure ni kamu kena lukis resonance structure. Resonance structure ni yang ni maksud saya bukan resonance structure. Yang ni simbol untuk lukis resonance. Resonance ni maksudnya compound dia sama, tapi kedudukan elektron, kedudukan charge tu berlainan. Okay? Sebab dalam chemistry, even macam contoh macam kanji dengan sucrose, okay, dia dua molekul yang sama, tapi disebabkan kedudukan functional group tu berbeza, so dia menunjukkan terus sifat yang berbeza. Satu boleh larut air, satu tak larut dalam air. Itu kepentingan kamu belajar chemistry lah. Okay? Nak kalau macam part material okay, so kamu akan guna pakai this information. Okay? Okay? Okay, Doktor. So untuk lukis resonance ni, resonance okey ke? Ke perlu saya tunjuk? Sebab saya nak pergi ke part yang paling penting ni, molecular shape. Part yang paling penting ni. Resonance okey ke? Okey, saya cuma nak bagi tahu awak satu benda. Kalau oksigen yang neutral, okey, kalau oksigen yang neutral dia akan ada 2 bonding pair, 2 elektron, 2 lone pair. Itu memang yang lazim kita akan jumpa. Okay? This is for oksigen. Okay? Kalau kamu jumpa macam structure yang yang melibatkan oksigen, itu dia. Kalau carbon memang 4 bonding pair. Boleh faham Tapi sekarang ni sebab research sekarang ni makin advance kan. Okay, sebenarnya carbon ni boleh lebih banyak lagi. Dia boleh kita buat modification. Tapi generally kamu kena tahu yang carbon ada 4 bonding pair. Okay? Boleh? Okay, now we go for the next part. This part is very important. Molecular shape. Okay? So we go for molecular shape. Molecular shape, kalau kamu tengok kat table tu page 39. Okay? Page 39. Electron group,
kalau ada dua, okay, bonding group dia ada dua, lone pair kosong. Okay, maksudnya electron groups tu adalah sum kepada lone pair dengan bonding pair. Faham tak? Maksudnya electron group adalah bonding pair campur lone pair. Faham? Okay? Dia takkan nombor lain Kalau kamu tengok table ni pun memang macam tu. Macam tu keadaan tu. Okay? Okay. So, bila kamu ada dekat sini, bila ada dua bonding pair, okay, dia adalah berbentuk linear electron geometry. Okay? Apa beza electron geometry dengan molecular geometry? Elektron geometri ni maksudnya pada center atom tu, macam contoh example yang ni kan, yang dalam modul ni, contoh kalau kat carbon yang ada lagi satu lone pair, okay, so kat sini dia akan ada satu orbital lagi untuk elektron terisi, okay, contoh. So dia akan elektron geometri tu dia akan termasuk dengan lone pair tu sendiri. Faham tak? Tak faham? Tak faham doktor. Tak faham? Tak apa. Saya pergi kepada example yang kemudian lah. Okay? Apa? Untuk bonding pair, dua bonding pair, kamu kena hafal dia adalah linear. Linear, bentuk linear macam mana? Macam ni kan? Lurus. Okay, bagus lurus. Okay, untuk contoh example yang ni, CS2. Okay? So, dalam CS2 ni, structure dia akan jadi C dekat tengah, S dekat ujung. Still linear kan? Still. Okay. Okay. So sekarang ni, dekat sulfur ni, bila kamu dah lukis contoh untuk CS2 ni, kamu nak tahu dia punya lone pair, bonding pair semua kan? So sebenarnya before kamu dapat draw ni, kamu kena determine dulu berapa bonding pair, berapa lone pair dia ada. Dekat video tu dia tunjuk kan how to determine bonding pair, how to determine lone pair. Dia ada pengiraan dia. Ke tak ada? Kelas? Tak ada Ada doktor. Tak ada? Ada. Ada. Okay. So dekat situ yang kamu kena determine dulu bonding pair berapa, lone pair berapa, and then baru kamu boleh come out with this structure. Kalau tak, kamu tak dapat nak lukis Lewis structure dia. Faham tak? Macam sulfur ni dia akan ada dua lone pair of electron, dan ada lagi satu tambahan bonding pair. Okay? So dekat sulfur ni dia akan cukup mencapai oktet. Okay? Sama juga dengan sulfur yang ni, dan carbon ni juga pun mencapai oktet. Boleh ke? Boleh. Okay. So we go for the next part, electron groups nombor 3, electron groups 3 So kalau ada 3, bila ada 3 bonding pair, 0 lone pair, okay. So maksudnya dia akan membentuk trigonal planar. So basically kalau kamu perasan
dekat table tu 3 bonding pair, bila lone pair kosong, kamu akan tengok molekular geometri dia akan sama dengan elektron geometri dia. Sebab dia tak dipengaruhi oleh lone pair. Itu cara kamu nak hafal lah. Kamu boleh nampak kat situ. Okay. So kalau kamu tengok elektron geometri dia trigonal planar, molekular geometri pun trigonal planar. Sebab dia tak ada lone pair. Okay. So dalam kes ni, contoh yang diberi adalah boron chloride, trichloride. Namanya boron trichloride. Okay. Okay. So dekat sini kamu kena tahu yang ikatan klorin dia tak pernah terima double bond. Dia cuma single bond saja. Okay. Grup halogen memang tak pernah terima double bond. Okay. Okay. So dekat boron dah capai octet sebab kita dah setuju tadi yang central atom having less than octet, salah satunya adalah boron. Okay. So kalau contoh soalan tanya boron, contoh boron chloride. So kamu dah tahu boron dia ada 3 saja. So kamu lukis awal-awal 3 line tu. So kamu dah settlekan bahagian central atom. Lepas tu kamu settlekan pula atom sekeliling dia. Itu step by step dia. Okay, cara nak draw Lewis structure untuk molekul. Okay. So in this case kamu tengok trigonal planar. Trigonal planar ni maksudnya dia sesatah. Maksudnya trigonal atas plane. Maksudnya dekat plane tu boleh nampak tak saya? Okey. Trigon sesatah tu atas plane. Ni plane dia macam ni plane. Trigonal tu atas tu 3. Okey, ni BCl3 tadi yang kita try solve tadi kan? Okey. Tapi dia dalam bentuk satu plane sahaja. Sesatah. Okey? 2D lah. Molekul kat situ. Itu maksud dia. Okey? Itu structure dia. Sebab sekarang ni bila we discuss on molecular shape, maksudnya kita bayangkan di dalam bentuk 3D. Okey, bila 3D maksudnya atom di dalam bentuk atom tu on plane. Itu maksud dia. Trigonal sesatah. Jana, Dr. tak faham boron. Sekarang boron belum achieve octet kan? Okey. Jana, tadi saya dah explain berkenaan dengan kalau kamu tengok dekat modul kita ni, okey. Modul kita ni ada central atom pada page 38. Page 38, central atoms having less than octet. Salah satunya adalah boron. Okey. Kalau boron, beryllium, aluminium, kamu kena tahu yang dia hanya ada 3 ikatan sahaja. 3 garisan tu je yang akan keluar daripada elemen ni. Itu maksud dia. Boleh faham? Dia, tu saya cakap, dia ada certain elemen dia tak menunjukkan mencapai octet. So itu yang kita kena terima lah. Okay? Sebab basically semua benda akan mencapai octet. Itu yang paling penting lah. Okay? Contoh kalau macam case boron chloride tadi kan. Boron ni dia tak capai octet sebab dia memang akan stabil
bila dia less than octet. Maksudnya bilangan elektron dia lebih rendah daripada 8 elektron. Dia ada 6 elektron. Okay? Ada 6 elektron pada bonding. Okay? So dekat klorin ni dia sebenarnya akan ada 7 elektron valence. Dia akan ada 7 elektron valence, tapi sebabkan dia share elektron dengan boron ni, so dia akan share melalui ikatan. So dekat klorin ni dia akan jadi apa? Klorin ni akan jadi apa? Dia akan mencapai oktet. 9. Kenapa 9? 8, okay? So dekat sini dia akan mencapai oktet. Tapi kalau boron ni dia akan less than octet. Okay? Okay, boleh Okay. Okay, so next we go further. Untuk electron groups 3, bonding groups 2, okay. Untuk 2 bonding pair, tapi ada 1 lone pair. Okay. Okay, sekarang semua dapat tangkap tak kita bincang kat mana sekarang? Yang ni untuk yang elektron group 3. Okay? So kamu tengok elektron geometri dia adalah berbentuk trigonal planar. Okay? Trigonal planar. Elektron geometri adalah trigonal planar. Tapi molecular shape dia molecular shape dia adalah pen. Okay? So sekarang ni okay. So sekarang ni dekat contoh kertas tadi tu, contoh example yang diberi adalah SO2. Okay? Okay. Contoh yang diberi adalah SO2. Okay? Korang boleh nampak tak? Ke korang tak nampak? Nampak tak? Nampak ke? Tapi Nampak. Okay, dekat sini, okay. Dekat sini apa yang kamu nampak sebenarnya adalah dekat sini ada dua bonding pair. Dekat sini, even dia ada pi bond kan dekat sini, betul? Even dia ada pi bond, kita kategorikan 1 bonding pair. Boleh faham Okay, so sekarang ni dekat sini ada 2 bonding pair, 1 lone pair sebab ada 1 pasang elektron yang terpencil. Lone pair of electron. Okay? So dekat sini, dekat central atom ni ada 2 bonding pair, 1 lone pair. Boleh nampak tak? Yang lompat tu tak? Lone pair tu kat mana? Lone pair tu ni. Awak tengok dekat structure modul tu, kat modul tu. Kan dia dekat sulfur ni ada dua elektron yang terpencil. Nampak tak? Okey, nampak. Okay. So elektron terpencil ni awak tak boleh nak ignore. Walaupun dia tak ada ikatan, tak boleh ignore. Jadi
cara dia, sebab tu kita ada classification yang macam ni, yang macam kat table ni. Okay. So kalau dia adalah, sepatutnya dia trigonal planar, betul? Betul? Agree? Sepatutnya? Yes. Ya. Okay. Okay. Sepatutnya dia trigonal planar. Okay. Tapi sebab ini adalah non-pair, so dia takkan wujud dalam ikatan. Dia bukan ikatan. Dia bukan ikatan. Nampak tak? So sini, and then dia akan bentuk ikatan dekat sini. Oh. Dia kena ada whiteboard lah. Okay? Dia nampak tak? Okay, contoh tadi kan, C double bond O, CO. Betul? Sorry. Ni bukan, ya Allah, nak padam pula. Okay, so sini akan jadi sulfur kan, betul? Dekat sulfur ni dia akan ada satu lone pair of electron. Okay? Tapi dalam kes ni, dia adalah trigonal sesata, trigonal planar. Kalau dia jadi macam ni, apa keadaan trigonal tu? Trigonal plane. Boleh nampak tak? Kelas? Boleh. Okay. So yang tak payah kan? Okay. Sekarang ni, untuk molekular geometri, molecular shape, molecular geometri sama Molecular geometri, kita akan fokus pada ni je. Maksudnya elektron yang terpencil ni kita ignore. Soalan akan selalu tanya molecular shape ataupun molecular geometri. Faham tak? So, bentuk ni, this is what we call as band. Membengkok. Yang ni hilang lah sebab tak ada atom kat sini. Dia cuma elektron saja. Elektron kita tak boleh nampak. Kita cuma boleh paling kuat pun kita akan nampak atom. Boleh? Boleh. Okay. Okay, so sekarang ni, ya? So kalau untuk molecular shape, kita kena ignore lone pairs lah. Dan untuk molecular shape, bukan macam mana cakap penentuan struktur tu, dia takkan sama. Dia tak, macam elektron geometri, dia takkan sama dengan molecular shape. Okay? Contoh dekat model ni kan. Kamu nampak dia tulis kat sini trigonal planar. Tapi molecular shape dia band. Tadi saya nak explain kenapa dia band. Faham tak? Itu reason saya lah. Kenapa dia band. Sebab ada lone pair tu. Kalau molecular shape, kita cuma fokus kepada atom sahaja. Boleh faham? Faham. Boleh. Okay. Okay. So untuk next pula, contoh macam 4 electron groups 4, okay. So dia punya bonding group 4, lone pair dia kosong. Kalau kosong maksudnya dia ada 4 bonding pair. 4 bonding pair maksudnya dia adalah tetrahedral. And of course dia punya molecular geometry ataupun molecular shape dia
tetrahedral juga. Boleh nampak Sebab atom tu wujud pada setiap tetrahedral tu. Okay? Contoh macam ni, CH4, methane. Okay? Struktur yang bentuk dia macam yang dalam modul lah. Okay, yang kamu tengok. Doktor, Kenapa? Ya? kalau yang garis putus-putus tu dengan yang bold tu, kalau buat dia kat belah kanan boleh tak? Dia macam kedudukan dia tak ikut macam dalam modul ni. Kedudukan yang Boleh mana? tak? Yang garis putus-putus tu dengan yang bold tu. Kan dia buat kat belah kiri kan. Kalau andai kata saya buat kat belah kanan tu boleh tak kan? Sama je. Boleh? Boleh? Tak ada masalah. Melainkan soalan tanya pasal resonance lah. Resonance kamu kena lukis resonance lah. Okay. Dia tak kisah. Kalau macam yang double bond tu, kiri atau kanan, tak kisah, tak ada masalah. Okay. Okay? Okay, betul. Okay. So untuk yang lain ni, kamu boleh go through. Tapi saya nasihatkan kamu sampai ke elektron group yang 5 pun dah maksimum dah sebenarnya. Okay? Tapi saya nasihatkan kamu tolong hafal molecular geometry molecular geometry ni. Ataupun molecular shape. Dalam modul dia kata molecular geometry kan? Ya. Tapi kalau soalan ke apa-apa ke even test atau final exam, kita akan keluar perkataan molecular shape. So benda yang sama. Okay? Jangan confuse. Okay, berkenaan dengan sudut, abaikan. Boleh? Sudut ni just penerangan berkenaan dengan dia punya repulsion antara atom tu. Okay? Sebab kamu tahu bila dia berlaku combination of elements membentuk chemical reaction kan? Okay? Sebenarnya setiap atom tu dikelilingi oleh valence electron, betul? Okay, so valence electron atom 1 dan atom 2 yang attach kepada central atom, dia akan mengalami repulsion. Sebab tu bukaan sudut akan berbeza. Repulsion ni bergantung kepada atoms yang terlibat dengan chemical reaction tu. Okay? Okay. Okay. Yang ni part ni untuk kamu just fokus kepada what is the molecular shape. Itu paling penting. Electron groups focus on nombor 2 sampai nombor 5. Okay? Okay, doktor. Okay, good. Okay, so hybridization saya tak kesentuh. Yang kamu kena tahu benda tu yang overlap tu mesti berlaku, okay? Sama ada secara depan ataupun secara sisi. Okay? So overlap tu menunjukkan ada berlakunya chemical reaction. Overlap. Okay? So kalau macam contoh untuk orbital overlap mesti berlaku chemical reaction lah. Itu yang kamu kena tahu. Okay? Okay, so that's all for chapter 4. Saya dah summariskan. Ada lagi satu part ke? Metallic bond intermolecular forces. Intermolecular forces ni kamu boleh fokus kepada yang page kamu pergi ke page 45. Okay, 45. Okay, untuk intermolecular forces ni kamu boleh tengok there are few types of intermolecular forces. Okay. Okay, I just want to remind you that intermolecular forces adalah attraction between molecules between molecules. So this is the thing that you need to just simply read it, okay? And for the hydrogen bond, okay, hydrogen bond selalu kita klasifikasikan
any non-metal atoms attached to hydrogen. Sebab tu dia dipanggil hydrogen bond. Okay, tu hydrogen bond lah. Okay. Van der Waals forces ini adalah attraction force between covalent molecules. So ikatannya adalah sangat lemah. Okay, Van der Waals forces. Okay. Dalam Van der Waals forces, kita ada dipole-dipole attractive forces. Kita also ada London dispersion forces. Okay. So this depends on the polarity of the molecules. Okay. Contoh kalau dipole-dipole attraction, maksudnya dia berlaku antara polar molecules. Bila ada polar dan polar, dia akan attract. Okay. So itu dipanggil sebagai dipole-dipole attractive forces. London dispersion forces ni yang paling lemah, okay, yang paling lemah. So dia akan dia melibatkan non-polar molecules, okay, non-polar molecules macam contoh symmetrical compound, okay, akan ada orang panggil Van der Waals forces yang dipanggil sebagai London dispersion forces, okay. Okay, so just read it and go through the hydrogen bond, okay, boiling point, solubility, density, okay, what is the effect of this, okay, the effect of hydrogen bond. Okay, next we go for metallic bond. So for metallic bond, biasa kamu dah tahu dia bersifat konduktif, dan metallic bond ni selalunya melibatkan unsur yang group metal. Okay, group metal, group 1 dan group 2 selalunya lah, okay. So in the metallic bond, you must know that there's a terms we call as electron C cloud, okay, electron C cloud. Dia refer kepada contoh macam unsur lithium, lithium kumpulan 1, dia metal, okay. And then this element is actually surrounded by electron, okay. But if it's in a condition of solid, dalam keadaan solid, dia punya elektron tu akan dalam keadaan yang tetap, okay. Maksudnya dia, how to say, but you must know lah, C of electron ni dia akan ada dekat setiap unsur metal, dan disebabkan oleh kehadiran C of electron ni, dia menjadi penyebab kepada sifat conducting of electric ataupun heat. Okay, itu punca dia. Okay. Okay, so physical properties of metal, of course metal kamu tahu dia punya takat lembu sangat tinggi, okay. Okay, strength metal bond increase, okay, with the number of valence electron and the size of ions, okay. Okay, so I think that's all for chapter 4, okay. Okay, do you have any question? No? Okay, it's okay. But recording, nanti saya akan upload. Tapi sebenarnya saya tak prefer upload sebab kita more kepada discussion. It's not a formal way. You know, kita macam buat kelas, okay? Tapi saya akan upload lah. Nak macam mana kan? Kita saya chapter 4, yes. Sampai chapter 4 Tapi chapter 4 fokus kepada yang saya tekankan tu. Lewis structure, molecular shape. Itu paling penting. Okay? Untuk determine molecular shape, kamu kena tahu berapa bilangan lone pair, berapa bilangan bonding pair. Baru kamu tahu molecular shape dia. Okay? Sorry, anak saya berkeliaran dekat belakang. Okay. Upload kat WhatsApp. Saya, as you all know, WhatsApp ni terlimit Saya tak boleh nak upload gitu-gitu je.
Saya akan upload dekat YouTube link saya. Okay, macam biasa. And then kamu boleh, saya akan bagi link tu dekat WhatsApp. Okay? Doktor. Ya. Kan test doktor tu dekat WhatsApp tu ada 2 subjective question kan? 2 citation? 2 subjective question. 2 subjective question. So 2 subjective question tu consist chapter 1 sampai chapter 4 lah? Oh, okay. Maksudnya chapter 1 dan 2, soalan 1 dia akan ada banyak anak. Dia walaupun 2 soalan subjektif, this is the things that you need to get used sebab final exam pun soalan macam tu juga. Dia satu soalan tu dalam soalan 1 10 markah. Soalan 1 saya tak ingat. Tapi total 50 markah lah. Okey. Total 50 markah, 2 soalan tapi banyak anak. Itu yang kamu kena tahulah. Okey. Okay. Chapter 1 sampai 4. Mental tak masuk Apa tadi tu masuk? Metallic bond tak masuk. Oh, okay. Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa, you all nak discuss ke quiz? Tak nak? Dah tempuh dah? Boleh juga. Okay, saya cuma bagi tahu jawapan je lah Boleh? Okay. Discuss soalan dalam slide. Maksudnya? Yang slide yang handout. Discuss soalan dalam slide. Dia ada soalan yang tak boleh jawab Law? Okay. Loh, semua ke? Okay, chapter 4.1 14B. Berapa? 14B. Okay, exercise 14B. Nitrogen and phosphorus are group 15 element in the periodic table. Explain why phosphorus can form PCl3 and PCl5, but nitrogen can only form NCl3. Okay. For this question, you must know that phosphorus has the ability to make a reaction with the central, with the atoms surrounding. Okay, untuk PCl5 kamu dah tahu kenapa kan?
P have n, phosphorus have n equals to 3, so it has d orbital. Most base is it? Yes, betul loh. Okay. You must know that nitrogen doesn't have d orbital. Okay, sebab tu dia ada nitrogen is very limit for electron to have reaction with nitrogen. Okay, so phosphorus, yes, phosphorus sebab dia ada d orbital, so dia boleh react with less, dia boleh produce less octet and also more than octet. Yes, More than octet. yes. Okay. Okay, good loh. Okay. Any question? Okay, ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, Betul. ya. Ya, assignment tu memang nak dalam semua satu chapter satu page Kalau boleh satu page, satu chapter. Kenapa Oh tak, saja tanya sebab macam chapter 3 dan chapter 4 kan macam banyak. banyak ikut tu. Dia macam ni, macam mana kamu nak prepare assignment tu, sebenarnya kalau kamu nampak gambaran gambaran chapter tu sendiri. Macam chapter 4 is about Lewis structure dan molecular shape. Okay, lepas tu ada lagi point. Dia subtopik tu kamu boleh jadikan dia main branch, and then kamu kembangkan point tu. Itu maksud saya. Faham tak? Bukannya just kamu, maybe kamu rephrase tapi bila dia too wordy, so it's a bit difficult for you to get to the point. Get the point, maksud saya. Faham tak? Untuk kamu tengok last minute, jadi apa yang saya nak kamu buat adalah preparation untuk last minute study. I know my students study last minute, tapi assignment ni memang kena hantar. Faham tak? Okay, tapi saya tak nak kamu praktikal benda tu sebab before ni pun memang semua student saya memang study last minute, tapi ada yang study yang awal habis kelas terus faham, macam tu, ada juga. Okay, tapi ni saya nak backup untuk yang susah nak faham, itu yang penting. Okay, sebab tu saya minta kamu buat assignment ni. Okay. Okay? Okay, thank you Dr. Okay. Ada lagi tak soalan? Doktor. Ya? Assignment tu seorang tu kena ada chapter 1 hingga 4 kan, buat group kan assignment. Betul. Seorang tu kena buat 1 hingga 4 juga Bukan. Kalau kamu dalam group, kamu bincang dengan kawan group kamu, contoh macam kamu buat chapter 1, dia buat chapter 2. Yang seorang ni chapter 3. Tapi apa yang saya nak hantar by group. Tapi kalau macam ada yang nak buat individu. Tapi kalau dalam group, sebab saya minta dalam group kan, submission dalam group, betul. Okay. Tapi dalam group tu, at least kamu ada communicate. Maksudnya, contoh macam kamu buat chapter 1. Maksudnya kamu lagi faham chapter 1. Faham tak? And then kamu boleh berbincang dalam group kamu, ataupun kalau macam kamu tak faham chapter 2, kamu boleh tanya yang kawan kamu yang prepare assignment 2 tu. Assignment chapter 2. Okay? Itu tujuan dia. Saya minta kamu buat mind map. Sebab part ni, chemistry ni dia bukan membaca saja. Kamu kena faham konsep. Okay? Boleh? Doktor, bila nak submit tu kan, nak kena compilekan as one file ke tak ya? Convert file apa? Compile kan nak kena gabungkan semua dalam satu file ke ataupun boleh Kau pun kamu dah lukis-lukis cantik ke kan? Tapi ada yang pakai ni kan, komputer.
tak ada masalah pun. Tapi kalau yang pakai handwritten tu, kamu boleh angkat gambar pakai cam scanner. Kamu tahu kan? Tahu. Tahu. Angkat gambar and then compile and then submit as a one compile file lah, PDF file. Saya tak nak terima gambar saya nak dia dalam bentuk PDF file. Okay? Kalau tak nanti jenuh saya nak convert kepada PDF. Boleh? Boleh. Hitam putih? Hitam putih je lah. Kalau kalau tangkap gambar tu, kamera tu terang, nampak warna-warna, boleh je. Tak ada masalah pun. Okay? Pada saya yang assignment yang menarik bukan yang ya kalau foto menarik lah, tapi yang banyak point tu yang saya nak tengok sebenarnya. Ada banyak point tapi less worthy. Siapa boleh buat? Okay? Tapi don't worry, assignment selalunya ramai dapat markah tinggi. Okay? Yang penting kamu buat. Okay? Okay? Ada apa lagi? Okay, settle. Okay. So sekarang ni boleh tak saya proceed dengan last part, quiz? Okay? Sebab kalau boleh saya tak nak ganggu waktu hari Jumaat. Saya dengar ada separuh daripada kamu boleh ada test kan hari Jumaat. So minta saya tak ganggu awak, okay? Okay, boleh nampak tak? Boleh. Okay, good. Okay, for quiz tu, kenapa dekat skrin saya macam pecah-pecah Tapi kat sini okey Doktor. Yeah. Okay, Lagi. sebab saya takut nanti sebab saya record benda ni. Jadi nanti korang nak tengok. Sebab tu saya harap kamu boleh faham lah masa ni. Ya? Sebab dia macam pecah-pecah skrin yang dekat saya ni. Okay? Okay. Okay, soalan 1. Which group is consisting of halogens? Halogen ni kumpulan 17. Okay, good. Okay. Okay, determine the group for the following electron configuration. Group berapa ni? Satu. Satu. Okay, good. Okay. Which block is for sodium? S block. S block. Okay, good. Pandai-pandai semua. Rearrange the following elements in decreasing order of atomic size. Kalau soalan ni dia nak menurun, maksudnya daripada besar kepada kecil. C. Jawapan apa? C. 4. C. Okay, good. Okay. 5. Yang lain boleh Rearrange the following elements in decreasing order of atomic size. Apa jawapan dia? D. D. Okay. D. Jawapan dia D. Okay. Kamu kena tengok susunan dekat periodic table. By the time macam contoh test pun, make sure ada periodic table kat sebelah supaya kamu nampak susunan dia macam mana, lagi cepat kamu jawab soalan. Okay? Okay. Okay, determine the position of the following elements in the periodic table. Okay, yang ni apa? B. B. Okay, good. Okay. Choose the correct answer for elements in increasing order of electronegativity. Elements in increasing order. Any answer? A. A. Okay, good. Kamu menjawab tu kamu tengok predictable Betul. Okay, good. It's a good practice
Kalau macam saya tanya benda macam ni, kamu terus refer predictable. Kalau kelas kan, kelas saya yang saya lepas kan, dia akan tengok muka saya. Dia takkan tengok predictable. Jadi baguslah pada kelas ni ya. Okay. Nombor 8, choose the correct arrangement elements in decreasing order of ionization energy. C. Ha? C. 8. Okay, good. 9, when across a period, Atomic radius. C. atomic radius, good. Okay. Choose which elements is in group 2 and period 3. Mg. Magnesium. Magnesium. Good. Okay. Okay, so saya harap you all boleh jawab dengan bagus hari Jumaat ni, okay? And untuk kali ni kalau kamu nak tanya direct WhatsApp, just WhatsApp saya je, okay? Malam pun tak apa, okay? So kamu ada test, okay? Okay. Okay, so that's all for today, okay? Okay. Ada soalan? Tak ada. Okay. Okay, so see you on Friday. Friday ni Okay. tak ada kelas so kita terus pada test. Okay? Attendance ni doktor. Attendance? Oh, kejap Attendance tak ada. Oh, kejap Oh, saya tak buat lah. Kejap lagi saya buat boleh? Nanti saya masuk dalam group WhatsApp. Okay? Doktor. Okay. Okay, thank you guys. Terima kasih doktor. Doktor. Thank you. Okay, bye-bye.